Jarak-jarak tak? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan selamat petang. Selamat petang kepada saudara, sahabat-sahabat, tuan-puan yang bukan Islam. Kalau orang Islam, kita ucap Assalamualaikum. Maksud Assalamualaikum tu ialah salam sejahtera ke atas kamu. Okey, ucapan Assalamualaikum. Boleh ikut tak semua? Tunjuk. Boleh ikut tak? Saya sebut Assalamu. Sedap. Okey, lagi sekali. Assalamu alaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Lalu bila kita sesama Islam, bila kita jumpa, kita akan ucap Assalamualaikum, dan kita akan jawab Waalaikumsalam. Ke atas kamu juga kesejahteraan. Jadi cuma kami orang Islam, walaupun orang Melayu, kami diajar dalam bahasa Arab. Sebab ada pahala, ada reward lah, reward from God. Bila ucap kata-kata sebegitu, terus dapat pahala. Masya Allah. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat yang sedang menonton live sekarang. Kami sedang berada di program santuni gelandangan di sekitar Syaukit. Sahabat Amal Care bersama warung makan sahabat. Ini belakang ni warung makan sahabat. Macam kena pula Ustaz Azman ya. Sebab kami NGO Sahabat Amal Care. Terima kasih Uncle. Okey. Warung makan sahabat. Nanti saya nak interview Uncle. Uncle jangan lari tau. Boleh ya? Okey, nama warung makan sahabat ini latar belakangnya ditubuhkan pada bulan 10 tahun 2020. Jadi sekarang dah hujung September, lebih kurang 1 tahun. Dah 1 tahun, telah berjalan selama 1 tahun. Ditubuhkan oleh Mak Wan, Cikgu Cinggu dan Puan Wani. Mana Mak Wan kita? Angkat tangan Mak Wan. Tu Mak Wan kita kat belakang. Kemudian mana Cikgu Cinggu? Okey ni Cikgu Cinggu. Wow, unik nama. Nama yang unik. Ya. Cikgu Cinggu orang mana? Saya Orang Malaysia. bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Mesti ada sejarah panggil Cikgu Cinggu. Kemudian ada Puan Wani. Mana Puan Wani? Okey. Dan sebenarnya kita ada tetamu istimewa, ditubuhkan oleh Mak Wan dan sebagainya. Tetapi warung makan sahabat ini juga, okey, di bawah Yayasan Amal Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan. Yayasan Amal Malaysia terbaik. Kita angkat terbaik, bagi thumbs up kepada Yayasan Amal Malaysia, kepada Mak Wan. Subhanallah. Dan BOD, kita panggil apa? GM, General Manager, pengurus lah, pentadbir, pengarah. Okey Uncle, baik-baik. Iaitu Ustaz Azman MK. Kena follow FB Ustaz Azman MK. Sama lagi kan Ustaz? Ustaz Azman MK merupakan suami kepada kawan baik saya juga, kawan dunia dan akhirat, insya-Allah kawan syurga.
rasa macam sayu arwah Ustazah Syadia Abbas. Kalau sahabat-sahabat di FB ingat seorang pendakwah wanita yang sangat hebat, mulia, solehah, iaitu arwah Ustazah Syadia Abbas yang telah pergi meninggalkan kita lebih kurang bulan Mac 20 bulan 4 2020. Bulan 4 2020, masya-Allah. Inilah dia encik suami yang tercinta, iaitu Ustaz Azman MK. Dan saya rasa selepas daripada tu ni baru jumpa pula kan Ustaz? Lama tak jumpa. Masya-Allah, Ustaz Azman pernah datang ke rumah saya, pernah datang bersama dengan isteri ketika tu saya melahirkan anak. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada petang yang istimewa ini, kami ni tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, nenek-nenek, wan-wan, okey uncle, I love you uncle, I love you. Nanti kita bagi uncle. Okey. Kami datang daripada Seremban Negeri Sembilan. Jauh ke dekat? Jauh, lebih kurang dalam 1.5 jam, lebih kurang lah. Tak adalah jauh sangat. Jadi program sebegini kita dah beberapa kali buatlah di tempat-tempat yang berbeza. Dan kami datang, kami rasa bertuah dapat jumpa anda semua. Dan kami sebenarnya sangat suka nak berkenalan dan nak berkawan. Jangan rasa bahawasanya kami ni yang memberi. Sebenarnya kalian juga memberi kepada kami. Mungkin tak faham kan? Nampak kami yang beri. Kami ni mewakili orang ramai yang menyalurkan sumbangan. Tetapi sebenarnya kami juga dapat sesuatu daripada anda semua. Uncle tunjuk best. Uncle ni terbaik. Uncle dengar, uncle faham tak saya cakap? Uncle faham? Faham tak saya cakap? Saya Tongam. Okey. Saya juga sembarang. Don't touch. Okey. Saya sembarang. Makan. Okey, tak apa. Uncle. Sembarang juga saya makan bagi. Makan. Okey. Uncle apa? Dia juga makan. Saya juga. Okey, terbaik. Terbaik uncle. Okey uncle. Nanti kita sambung balik. Alright. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak kita letak. Boleh nampak saya ya? Boleh tunggu 5 minit lagi, 10 minit lagi boleh ya? Belah sini, semua beratur belah sini ya? Ke ada yang belakang-belakang? Beratur sini. Dan ada juga wakil aktivis kita dari Sabah. Ini Yayasan Amal juga. Daripada Sarawak, Yayasan Amal juga ya? Terima kasih kepada semua Yayasan Amal yang telah lama sebenarnya melakukan kerja amal di sini. Okey, baiklah. Pertama saya nak tengok berapa orang umat Islam. Orang Islam kat sini berapa orang yang Muslim? Angkat tangan yang Muslim. Angkat tangan yang Muslim. Okey, Uncle pun Muslim ya? Ya, Masya Allah. Uncle Muslim mu'alaf. Ini isterinya? Ya. Wah, cantik isterinya. Comel. Beautiful. Uncle pun handsome. Semuanya cantik, semuanya handsome. Masya Allah. Okey, saya nak minta, boleh tak yang Muslim kita nak sama-sama berselawat? Boleh ke? Boleh. Mula kita dengan zikir dulu, puji Allah. Kita nak tunjukkan kepada kawan non-Muslim kita satu, dia macam lagu lah. Yang non-Muslim, ini macam lagu. Tapi ini lagu dalam Islam. Bukan apa-apa, saja nak perdengarkan. Jadi saya akan zikir saja. Ustaz Azman MK akan selawat. Boleh Ustaz ya? Jadi kita nak mengalunkan. Nanti ada yang tolong pegang telefon Ustaz Azman. Dah. Okey. Kita nak supaya dialunkan, diperdengarkan. Mula-mula memuji Allah. Kemudian kita memuji Rasulullah melalui selawat. InsyaAllah. Okey. Sekali lagi saya nak tengok mana yang Muslim. Okey, boleh ya? Kita zikir dengan selawat, boleh. Semangat ya. Bukan di kalangan sahabat kita yang akan dapat, semua juga ni, tim-tim semua ya, kita zikir dulu. Okey, zikir simple saja. Zikir subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kuat lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Last, buat lagi kuat. Bila kita banyak puji Allah, Allah akan tambahkan rezeki kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kamu banyak memuji Allah, Allah akan tambah rezeki dan nikmat ke atasmu. InsyaAllah, susah macam mana hidup, tetap ada saja rezeki, makan, minum dan sebagainya. Okey, lagi sekali, last. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, mana Ustaz Azman? Oh, ingat dah lagi Ustaz. Okey, insya-Allah Ustaz tolong pasangkan ni. Ustaz Azman, masya-Allah. Kita sama-sama memperdengarkan daripada Ustaz Azman bacaan selawat daripada beliau. Sama-sama ikut ya. Okey, untuk non-Muslim, selawat ini adalah ucapan kami memuji Nabi Muhammad. Okey, boleh tak sebut yang non-Muslim dan Muslim boleh tak ikut saya? Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pesurah Allah. Okey, saya jelaskan sikit saja. Our Prophet Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad iaitu nabi yang diperintahkan oleh Tuhan kami Allah untuk mengajarkan kebaikan. Dan apa yang kami buat pada petang ini, mengagihkan makanan dan kita akan bagi juga sedikit wang. Hari petang ni kami bukan sekadar bagi makan, bagi keperluan anak-anak. Dan untuk Muslim kita akan ada bagi telekong, ada bagi sejadah. Alhamdulillah ada yang seronok dapat telekong ya. Mungkin telekong dah lama kan. Saya sebut telekong tu terus ada yang Alhamdulillah. Okey, apa yang kami umat Islam buat ni kerana Nabi kami Muhammad memang suruh kami buat. Dan Tuhan kami Allah memang suruh kami buat apa yang kami buat petang ni. Dan apa, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan apa yang kami buat ini adalah perintah Tuhan dan juga Nabi kami. Kami hanya sambung sahaja perjuangan Nabi kami. Nabi kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bila anda berterima kasih kepada kami, sebenarnya anda juga sedang berterima kasih kepada Tuhan kami. Sebab Allah yang suruh kami buat. Buat apa? Buat baik pada orang yang susah, tolong orang yang susah, santuni orang yang memerlukan, beri makan kepada orang yang lapar. Dengan kami buat semua tu, kami dapat syurga. Sebab itu kami kata, bukan kami yang beri, tapi kami dapat sesuatu daripada anda semua. Sebab dengan apa yang kami buat ni, kami dapat syurga. Sebab itu kami happy jumpa uncle. Ya, kami happy jumpa aunty. Kami happy jumpa semua orang. Okey, sekarang Ustaz Azman akan selawat. Ini pujian kepada Nabi kami. Okey, insya-Allah yang Muslim semua kena sama-sama
Yang non-Muslim boleh saja nak try ikut. Ini lagu. Bukan apa, tak ada apa-apa pun, jangan risau. Just lagu. Okey, Ustaz. Dah. Oh, dah. Baik. Ustaz boleh Dah. dengar. Okey, ikut sama-sama ya. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah moga-moga kita semua diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar insya-Allah. Betul. Saya jemputlah pengurusi Yayasan Amal kita untuk sama-sama. Ustaz Saifullah. Saya kena berdua. Tak boleh seorang ni. Okey. Sama ya. Selawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sekian, assalamualaikum. Ustaz, seram lagi. Rasa macam tak puas, seram. Boleh ya, seram lagi dan lebih kuat, insya-Allah. Nanti barakah Allah turun, pertolongan Allah turun. Sikit je. Yang tadi je. Boleh, Ustaz? Selawat lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah. Abang Imam Fakhrul. Ustaz Fakhrul. Abang dia. Abang Imam Muda. Ustazah Syadia. Bukan Abang Imam Muda Fakhrul. Oh, Abang Imam Muda Makhrul. Ya. Fakhrul. Patutlah suara pun lain macam. Ini abangnya kepada Imam Muda Fakhrul. Ya, betul. Pengerusi Yayasan Amal. Ya, betul. Ustaz Saifullah. Ustaz Saifullah, pedang Allah. Subhanallah. Ibu-ibu, makcik-makcik, anti-anti, uncle-uncle yang bukan non-Muslim. Uncle, mana tadi uncle?
Ada? Oh, dia pening. Sedap tak lagu tu? Sedap tak lagu tu? Kalau sedap, angkat tangan buat sedap. Best tak? Okey. Thank you. Bulan ini, bulan kelahiran Nabi kami. Dah masuk kan bulan kelahiran? Dah masuk belum? Bulan Rabiul Awal. Belum, berapa hari lagi? Ini 22 Safar. Maksudnya dalam lebih kurang dalam 10 hari lagi akan masuk bulan kelahiran Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau anda rasa semua rasa sayang kepada kami, sayang kepada Mak Wan, sayang kepada ustaz, sayang kepada saya Yayasan Amal yang selalu setiap hari bagi makan di sini, bagi kongsi rezeki, anda juga kena sayang kepada Nabi Muhammad. Kena sayang juga kepada Allah. Sebab apa yang kami semua buat adalah kerana itu adalah perintah, suruhan daripada Tuhan Allah dan juga Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uncle Muslim atau non Muslim? Oh, Muslim. Masya-Allah. Berapa lama dah Uncle Muhammad? Okey, berapa lama Uncle masuk Islam? Ada tengok lagi. Mak Wan tahu berapa lama dah? Oh, dia nak tunjukkan. Subhanallah. Okey. Kalau tarikh tu Muhammad. Masya-Allah. Uncle seronok jadi orang Islam? Seronok jadi orang Islam? Mas, baiklah Islam dari anak baik. Okey, kenal Nabi Muhammad? Tahu Nabi Muhammad? Ya, subhanallah. Okey. Jadi kami tahu dah menunggu lama, dah penat berdiri ya, dah penat. Jadi selepas ini kita akan ada sedikit ucapan. Nak ucapan dulu ke ataupun bukan? Kita selesai dulu ya. Okey, insya-Allah saya serahkan kepada Mak Wan untuk menguruskan agihan. Kan sedikit makanan, adalah sedikit lagi bagi ready ni, mana sedikit kewangan yang kita nak bagi. Mana Ustaz? Ada dekat Ustaz? Okey. Okey. Subhanallah, insya-Allah ada juga sedikit kewangan yang kita akan bagi hadiah. Duit raya. Macam tu lah. Bagi makan kan nak terangkan dua, nak cakap, nak bahasa solat ke apa. Okey. Diorang ni boleh ke tunggu lama? Boleh. Diorang dah biasa. Uruskan makan. So nak Muslim Boleh. Dua-dua. Muslim nak Muslim kita bagi belaka. Ustaz bagi dekat Ustaz Azman. Okey, kepada yang Muslim, saya minta untuk stay. Lepas dapat makanan, yang Muslim boleh tak stay? Sebab yang Muslim kita ada sesuatu yang istimewa. Maksudnya contohnya sejadah, telekom, mungkin ada yang perlu Al-Quran, kita nak bagi Al-Quran, kita nak jumpa. Okey, beratur. Okey, tuan-puan dan mati Allah sekalian, petang ni kita berada di Cokit. Kita buat program kebajikan dan juga dakwah serentak. Bersama kita ni gelandangan lebih kurang dalam 300 orang. InsyaAllah gelandangan ini diberikan seperti biasa makanan. Macam mana? Memang nak interview Mak Wan. Kita duduk sana sekejap. Nanti kita akan interview Mak Wan. Tapi sebab Mak Wan kan tengah sibuk. Gini. Sini Mak Wan. Okey, sekarang kan Mak Wan kita tengah live. Ada ramai juga yang tengok. Jadi mungkin Mak Wan boleh cerita macam mana Mak Wan boleh terfikir nak tubuhkan ni. Mungkin Mak Wan sendiri ada sejarah, ada pengalaman dan apa yang Mak Wan perlukan bila buat dapur macam ni, dapur rakyat lah kan.
beri makan setiap hari dan sebagainya. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak dengar daripada perkongsian daripada Mak Wan sambil-sambil agihan sedang. Okey, boleh. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan pertama ucapkan terima kasih kepada sahabat singgah di warung makan sahabat ni pada hari ini yang sangat-sangat bersejarah lah bagi Mak Wan kan. Sungguh terharu dengan apa yang sokongan daripada ustazah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi bermulanya warung makan sahabat ini ialah daripada dapur Mak Wan. Mak Wan sendiri pun dulu memang sangat teruklah hidup. Mak Wan bekas seorang penagih dadah, bekas seorang panduan. 40 tahun ustazah, Mak Wan jatuh dalam penagihan dadah. Dan sudah 20 tahun Mak Wan dah clean, dah berhenti daripada dadah, dah taubat sebenar-benarnya. Taubatlah, tak mau lagi kepada dadah dan tak mau lagi pada hidup yang orang kata kucak kacir kan. Mak Wan sekarang umur berapa? Mak Wan sekarang insya-Allah kalau panjang umur bulan 11 ni Mak Wan 70 tahun umur Mak Wan. 70 tahun. Ya, Tapi Mak macam 50. Mak Wan terlibat dengan dadah ni masa umur Mak Wan 11 tahun. Mak Wan dinikahkan dengan seorang pengedar dadah dekat kampung. Dia orang kena buang sekatan darurat di sana. Jadi orang tua dia tak usul periksa, terus nikahkan Mak Wan. Terus dia bawa ke Kuala Lumpur. Lepas tu suami Mak Wan kena hukum gantung mandatori. So Mak Wannya terkapal-kapal lah dekat Kuala Lumpur ni dalam Anak tak Mak Wan? tak ada anak. Okey, itu satu rahmat juga ya. Terkapal-kapal kat sini sampailah Mak Wan isyak dadah, masuk penjara, keluar penjara berpuluh-puluh kali lah. Akhir tahun 1999 Mak Wan last kali masuk pusat Serenti dan Mak Wan rasa sampai di sinilah. Kehidupan dengan dadah ni stop. Umur dalam 44, 43 macam itulah. Lepas tu Mak Wan pun duduk dekat pusat Serenti sana menjalani pemulihan selama 10 tahun. Mak Wan duduk kat sana. Padahalnya court order cuma 2 tahun saja. Tapi Mak Wan tidak ada keyakinan diri untuk keluar ke sini. Sebab bila keluar kan, keluar saja hisap masuk, keluar hisap masuk. So Mak Wan cakap, Mak Wan tak mahu keluar. Duduk 10 tahun dalam pusat Serenti menjalani program. Lepas tu agensi anti dadah kebangsaan dia bagi kepercayaan dengan Mak Wan jadi pembimbing rakan sebaya kat sana. Ya. Jadi nak bagi tahulah dengan kawan-kawan wanita semua kan dadah ni boleh berhenti kalau awak mahu kan. Betul. Mak Wan sebagai contoh sebab ramai kata kalau dah penagih memang dia orang tak berhenti. Bahkan ada orang kata prejudis kan, jangan percaya pada orang dadah, dia orang takkan stop. Tapi Mak Wan contoh. Boleh stop. Alhamdulillah. Ini kiranya satu keajaiban yang Allah pilih Mak Wan. Ya. Itulah yang Mak Wan rasa sangat-sangat tu. Lepas tu Mak Wan dah pulih semua. Mak Wan kembali ke Chowkit. Mak Wan tak ada keluarga, tak ada siapa kat kampung. Suami tak ada, anak tak ada, siapa pun tak ada. So balik semula ke Chowkit ni. Apa yang Mak Wan boleh buat? Sebab tu Mak Wan selalu jatuh. Tetapi Mak Wan dah duduk 10 tahun dalam pusat. Mak Wan pegang benda tu. Dekat pusat sana, dia ajar solat, taubat, apa semua. Kebetulan ya. Belajar Al-Quran. Belajar semua-semua. Tentang apa survival skill, macam mana nak hidup kan. Mak Wan dulu teruklah cari makanan dalam tong sampah tu. Kutip makanan dalam tong sampah. Jadi gelandangan pun lama. Lama. Mak isyak dadah mana ada rumah kan. Lepas tu Mak Wan pegang benda tu dan Mak Wan bangkit lah. Bangkit mula-mula sekali. Mak Wan dah 20 tahun ni duduk atas ni. Oh, ini memang ni tingkat rumah pertama Mak Wan. atas ni. Memang ditanggung oleh Baitul Mal lah. Bantuan bulanan, bantuan sewa rumah, Baitul Mal tanggung lah Mak Wan ni. Mak Wan sebatang kara kan. Jadi Mak Wan duduk kat atas. Jadi kerja Mak Wan apa? Mak Wan kerja balik dengan penagih juga. Ya. Kerja dengan Majlis Aid Malaysia. Okey. Hantar jarum suntikan ni kat lorong-lorong. Di mana penagih ada buat suntikan kan. Kita nak elakkan dia daripada jangkitan HIV dan AIDS tu. Ya. Kita tukar jarum. Tukar jarum bersih. Tukar jarum bersih bagi. Setengah orang tak faham. Dia kata menggalakkan dia orang ni. Lepas tu kalau sex worker, kita naik atas hotel tu, hantar kondom. Okay. Hantar kondom bagi tahu kat dia macam mana, bukan nak menggalakkan dia zina, tapi
banyak dalam 1 tahun tu kan. Suri rumah ramai dapat jangkitan ni. Sebab apa? Suami dia yang pergi. Lepas tu pas kat isteri. Akbar, Mak Wan, sekejap. Ha. Maksudnya suami yang hantar isteri untuk jadi sex worker. Bukan. Suami yang pergi langgan pelacur. Lepas tu dia balik ke rumah. Suami dapat HIV, lepas tu jangkitkan kepada Jangkit isteri. kat isteri, lepas tu jangkit kat anak. Kalau isteri 4, Ustazah, Ya. habis. Pandai Habis. Mak Wan. Ya. Tu kan, Mak Wan kerja macam tu. Mak Wan masuk port, naik hotel, turun hotel. Macam-macam lah orang anggapan orang ni. Tapi Mak Wan tak kisah. Mak Wan kata, Allah tahu apa yang saya buat. Allahu Akbar. Itu power Mak Wan. Sebab Lepas- orang nampak kerja tu macam salah. Yelah. Menggalakkan. Tapi Mak Wan pegang, Allah Maha tahu apa Mak Wan buat. Ada sebab. Memang ada keburukan tapi ada mudarat yang lebih besar Mak Wan nak jaga. Mak Wan pernah tanya Ustaz, macam mana dengan gaji yang Mak Wan makan? Benda-benda ni semua ni Mak Wan kerja. Dia kata terpulang pada nawaitu Mak Wan buat kerja ni. Adakah Mak Wan nak cari untung? Ya. Nak cari apa? Kalau Mak Wan yelah kita ada objektif lah buat kerja kan. Ya. Lepas tu Mak Wan buat kerja lah sampailah satu hari ni. Mak Wan memang kalau Mak Wan dapat gaji kan, Mak Wan masak lah. Ya. Mak Wan masak lebih sikit, nanti taruh sayur, taruh ikan Okey. bilis, packing-packing hantar kat kawan yang terlantar. Tepi-tepi tong sampah mana-mana kan. Itulah pergi. permulaannya. Itulah Masak permulaannya. lebih, Berlama-lama bagi. dah. Lama sangat dah Mak Wan. Sekali tu diintip oleh Cikgu Jinggo. Oh, Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo dia intip Mak Wan tahu apa benda. Sebab Mak Wan selalu kena pegang dengan polis. Ya. Apa benda orang ni masih sentiasa muka dia je kat lorong. Ya. Bagi makanan ke bagi dadah? Okey. Kan? Sebab tu ada yang intip. Ustaz ni dia memang sentiasa dengan Cikgu Jinggo. dia ni selalu buat program dengan gelandangan kat bawah Sungai Kelang sana. Dia Masya Allah. dia masuk ke Coket, dia tengok Mak Wan. Dia follow. Lepas tu dia nampak, oh, hantar makanan. Ya. Lepas tu cikgu bagi duit kat saya. Okey. Kat Mak Wan ni cakap, Untuk jadi Mak Wan cikgu. ambil 100, jom kita masak. Ya. Masaklah 2 orang, masak 2 orang, dia hantar 2 orang kan. Dengan basikal. Mak Wan ada basikal tu, basikal tepi. Okey. Sekarang pun pakai basikal lagi. Masya Lepas tu, Allah. lepas tu Mak Wan cakap lah dalam FB. Mak Wan ada FB. Mak Wan cakap alangkah bestnya kalau ada satu warung, kita masak, kawan-kawan kita makan. Apa yang kita masak dia Ya. makan. Lepas tu dia ada Cikgu tempat dengar. nak datang. Cikgu dengar. Cikgu kata, carilah tempat. Mula-mula Mak Wan dapat depan belakang sana, belakang GM sana kan. Okey. Tempat sempit je, nak masak tak boleh, apa tak boleh. Ya. Lepas tu dia ni pula dengan Mariam ni tadi. Ya, Mariam. Ni Mariam. Macam mana boleh jumpa Allahu Mariam? Akbar. Macam mana ada kaitan dengan Mak Wan? Boleh. Okay, actually panjang ceritanya Ustazah. Tapi sebab saya memang saya ada projek Food for Hunger. Sebelum ni memang buat suka-suka lah dengan adik-adik apa semua, anak-anak semua kan. So one day tapi Coket ni saya tak pernah sampai. Saya cuma sampai ke area Masjid Negara, Masjid Jamik kan. So saya punya projek Food for Hunger under Misi Amal, NGI bukan NGO. So kita buat seminggu sekali, cuma hari Ahad saja. So until one day ada seorang kenalkan saya dengan Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo ajak saya masuk ke Coket. Dari situlah mulanya saya kenal Mak Wan. Saya sebenarnya takut Ustazah nak masuk sini sebab ini kan kawasan yang bukan kita punya dengan keadaan saya lagi kan macam ni. So tapi bila saya jumpa Mak Wan, saya tahu kisah Mak Wan, saya rasa macam Subhanallah. Satu rahmat Allah bagi. sebab kan kenapa saya pergi sampai overseas, luar negara bantu orang, tapi sedangkan dekat sini ni ada satu benda yang memang kita kena tolong juga. Macam itulah. Itu kisah dia Mak lah. Wan ni macam permata yang berharga. Yes, betul lah. So daripada situ saya cakap Mak Wan buat je apa Mak Wan nak buat, saya support. Dan daripada situlah kami bermula sehingga kami jumpa dengan Yayasan Amal Malaysia. Masa yang 3 bulan pertama tu memang kami bertiga je lah. Kita lerah lah cari dana ke apa semua.
And then bila macam ni juga actually, macam Yayasan Amal pun dia datang macam Ustaz Zala datang nak bagi makan kan. So kami kata jemputlah. Kami pun suka je sebab kita tak ada dana yang besar. So diorang datang bawa 300 pack juga. So kita bagi tu, dan agak apa dia punya cara pun macam ni lah. Ramai datang semua. Daripada situ diorang lah yang tanya macam mana kita so daripada situ kita start bernaung di bawah dia lah, Yayasan Amal tu. Okey, subhanallah, makasih Puan Mariam. Saya sebenarnya nak juga dengar suara Cikgu Jinggo. Jinggo ke Jinggo. Jinggo. Bukan nama sebenar tu. Bukan nama sebenar, sebab Cikgu Jinggo adalah peranan penting dalam penubuhan ni. Jadi orang tengah Puan Mariam, jadi orang tengah untuk Mak Wan, tuan-puan sekalian. Yang bagusnya di sini, mereka bukan hanya dapat bantuan kebajikan, tetapi mereka buat kerja-kerja dakwah. Lebih kurang dah 17 orang yang dah masuk Islam melalui dapur Mak Wan. Dah 17 orang memeluk Islam melalui dapur Mak Wan. Bukan paksaan, cuma kita mulakan, maksudnya mereka menyantuni gelandang non-Muslim dengan kasih sayang. Dan kasih sayang telah membuka iman mereka. Kemudian tuan-puan sekalian, di sini akan ada selalu kelas-kelas agama. Buat kelas fardu ain, kelas mereka belajar Al-Quran. Sebab itu tuan-puan sekalian, mungkin ramai yang buat santuni gelandangan, tapi tak ramai yang buat kerja apa? Kerja dakwah. Sebab itu kita kena support, dan insya-Allah NGO Sahabat Amal juga akan support. Kita akan bincang support yang berterusan. Bukan one off macam ni. InsyaAllah. Jadi kita nak dengar daripada Cikgu Jinggo. Saya nampak tadi dia berair mata. Dan kita syukur kepada Allah atas asbab Nabi Muhammad SAW. Kita satu umat, dan mudah-mudahan sampai, maksudnya yakin bahawasanya apa yang kita buat ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW. Kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, menyambung perjuangan Rasulullah, menyantuni asnaf fakir miskin dan orang yang lapar. Jadi Cikgu Jinggo, boleh tak bagi dekat Cikgu? Okey, share sikit macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya nak share sekejap ya. Saya sebenarnya bekas penghuni jalanan. Bekas? Saya adalah bekas penghuni jalanan. Gelandangan juga. Saya gelandangan. juga. Itu yang agak, saya datang kampung, datang Tapi dari kampung. very smart. Ya, today. sebab saya keluar daripada Kepompong ini, saya sampai keluar negeri. Berapa lama jadi gelandangan? Saya tak lama, saya terperangkap di 6 bulan macam tu. Tapi saya rasa satu benda yang saya nak share. Saya nak keluarkan kawan-kawan saya dari sini. Masya-Allah. Jadi saya daripada terperangkap dengan suasana di sini, saya ambil kelas malam, masuk universiti, saya kerja, dan saya pergi luar negeri. Saya keluar negeri, dan sekarang ni saya di TV jugalah, di Astro, banyak program-program. Dan saya rasa macam ada benda yang saya boleh share. Okey, betul. Jadi komitmen tu saya ambil dengan Mak Wan lah, kita lorong. Dan sekarang ni inilah. Ya, hasil antara hasil. Antara hasilnya. Antara anak-anak yang lahir daripada usaha bersama ni. Dan macam ni Ustazah, sebab saya percaya pada kemenjadian lah. Dan saya tidak pernah percaya yang Allah jadi kita gagal. Betul. Gagal tu proses kan. Betul, proses. Jadi sekarang ni kita nak wujudkan LDS ni, kita nak proses. ADS tu apa dia? Rumah Didik Sahabat. Rumah Didik Sahabat. Didik Sahabat. Yang akan dibuka di atas lah. Di atas. Kita nak kelas, bermacam-macam kelas kita rancang. InsyaAllah. Sebenarnya matlamat Cikgu Jinggo iaitu untuk keluarkan gelandangan kepada manusia yang cemerlang. Sebenarnya ada di kalangan mereka adalah orang yang mempunyai jiwa yang hebat. InsyaAllah. Ada ilmu, ada kebijaksanaan. Sebenarnya kan kami juga sedang bina satu kampung hijrah. Tanah 42 ekar. Kami nak ambil gelandangan untuk duduk di situ dan bekerja di situ. Bekerja mungkin sebagai petani, sebagai peternak. InsyaAllah. Dekat mana tu? Dekat pantai, jalan pantai dekat Negeri Sembilan kan? Kita dah beli dah tanah 42 ekar. Kita dalam proses pembinaan. Sebab kami dah ada ladang ternak. Jadi impian kita macam sama Cikgu Jinggo. Kita kena bincang duduk betul-betul. Sebab kita nak keluarkan mereka daripada gelandangan menjadi manusia yang cemerlang. InsyaAllah. Okey, Cikgu Jinggo kena kongsi lagi. Itulah, daripada kerangka itu, saya sebenarnya mudahnya saya di label. Saya di label sebab budak kelas belakang. Okey.
Sebab kita dalam family. Sebab tu sekarang ni saya sambung belajar. Saya ambil early childhood. Masya Allah. Sebab saya nak melihat kerangka family. Okey. Sebab sekarang ni banyak anak-anak akan kerangka family. Kerangka family tu. Dia start pada rumah, start pada rumah. Dia apa yang berlaku ni di rumah. Masya Allah. Jadi sebab tu kita nak bangunkan anak-anak ni start from home, di rumah. Ya. Jadi apa yang saya buat, saya terperangkap dengan labeling. Ya, Dalam keluarga, Cina Tampur Lumpur terperangkap lagi dengan macam-macam istilah orang Padang kita. kita. Tu budak kelas belakang. Ya, maksudnya betul kurang lah. bijak Kita, apa semua. Okey. ya. Adalah krisis tu. Ya. Tapi akhirnya terperangkap pula jadi gelandangan. Masa tu umur berapa? 18, 19. Masya Allah. Tapi saya fighter yang amat dahsyat. Saya seorang fighter yang amat dahsyat. Ya. Saya boleh ambil kelas malam, kerja pam minyak. Ya Saya masuk Allah. Yayasan Anda dulu. Ya, bawa diri seorang-seorang. Seorang-seorang. Jangan cakap susah lah. Saya Amat ingat susah. tadi, saya tengok atas bawah, saya ingat jutawan mana ni hadir sama ni. Tapi itulah, kita punya move tu, Ya. saya punya move tu memang sekarang ni saya jadi motivator. Ya. Cikgu Jinggo kan. Jadi saya share pada semua anak-anak. Saya akan search. Negara Ya. Saya akan search, saya akan kenal siapa Cikgu Jinggo. Kita akan berkenalan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey dah Okey, subhanallah. Terima kasih banyak Cikgu Jinggo. Ini adalah permulaan. Lepas ni kita akan sambung lagi dengan Cikgu Jinggo. Mak Wan. Okey, last Mak Wan. Sebenarnya kan Mak Wan, saya nak tahu banyak lagi pasal Mak Wan. Sebab cerita 40 tahun jadi gelandangan, 40 tahun terlibat dengan Dadah, 40 tahun jatuh bangun sepak terajang tu, cerita yang panjang. Mesti ada banyak cerita kan. Jadi saya harap satu hari kalau saya buat slot eksklusif dengan Mak Wan, slot eksklusif dengan cikgu, supaya manusia dapat tahu ilmu dari sudut satu sudut yang manusia tak dengar, tak tahu cerita di sebalik mereka yang berjuang di lorong. Jadi mungkin Mak Wan ada nak cakap sesuatu kepada ramai juga ni, ada ribu-ribu yang tengok. Mungkin ada nak cakap sesuatu tentang perjuangan Mak Wan. Okey. Seterusnya ialah Mak Wan nak sebut pasal rumah didik sahabat lah. Ya. Rumah didik sahabat ni Mak Wan tengok pada apa yang Mak Wan perlu. Ya. Mak Wan sebelum ni tak ada makanan, tak ada ilmu, tak ada apa. So mula-mula sekali Ustaz MK Azman kita jumpa dekat Sungai Kelang. Saya kata, Ustaz, jom pergi Cokek buat sekali. Dia buat solat sunat duha. Jom pergi buat dekat Cokek. Dia pun turun. Kita kumpul semua kawan-kawan dekat parking kereta, kita tanya, apa sebenarnya yang kawan nak? Dia kata nak kelas fardu ain, dia kata. Nak kelas Kawasan Iqra'. parking situ ke? No, belakang sana. Okey. Nak kelas Iqra', nak kelas fardu ain. Jadi masa tu belum ada tempat. Mak Wan wakafkan rumah Mak Wan tu. Ada 3 bilik lah Baitul Mal bagi kan. Hallnya, bilik tidur. Kat situlah setiap 1 minggu sekali Ustaz MK Azman dengan Ustazah Sadia Abbas. Masya Allah, Ustaz Sadia Abbas. Masa tu masih ada. Dialah yang datang setiap Subhanallah. minggu dengan Allahu guru-guru Akbar. jalanan dan Mak Wan Allahu bawa Akbar. kawan-kawan belajar kat sini. Mak Wan masak. Lepas tu Ustaz bagilah duit poket apa semua kan. So apabila tertubuhnya warung makan sahabat ni, semua aktiviti kita buat kat sini. Masya Allah. 1 bulan puasa baru ni kita tak berhenti, tak off tau tak. Kita solat tarawih kat sini, kita berbuka, kita sahur, semua kat sini. Jadi masa tu PKP kan, kita kena jaga-jagalah. Jadinya Mak Wan duduk kat atas dah 20 tahun. Jadi belakang rumah Mak Wan tu adalah macam-macam sarang lah. Sarang maksiat, sarang dadah. Ya Allah, ya Tuhan. Bila benda ni akan berakhir? Betul. Jadi Mak Wan tunggu selama 20 tahun tu. Pujuk owner, akhirnya dilepaskan kat Mak Wan. Masya Allah. Asalnya tempat tu sarang maksiat. Ya, Lepas tu sarang lepaskan pada maksiat. Mak Wan. Mak Wan tukar jadi sarang ibadah. Pernah lah dekat situ tangga belakang kan, bangunan dulu-dulu kan dia ada tangga pusing-pusing macam ni kat belakang kan. Pernah baby dibuangnya kat situ. Anak tak sah taraf. Dia buang kat situ. Jadi atas doa Mak Wan, doa semua kawan-kawan, doa semua staff ni, Yayasan Amal semua, akhirnya tempat tu dapat kat kita. Dan Alhamdulillah sekarang ni tengah renovation lah. Harap-harapnya dia akan mendapat satu taman ilmu lah kat sini untuk rakan-rakan Mak Wan. Allah Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tu. Impian Mak Wan untuk bina taman ilmu
Ya Allah, cantik sangat nama tu, Taman Ilmu. Di kawasan Coket yang dikenali sebagai tempat sarang maksiat. Minta maaf ya, kita bukan nak label, tapi itulah yang daripada dulu. Tempat pelacuran, tempat judi, tempat macam-macam, tempat dadah. Tapi Mak Wan dengan Cikgu Jinggo, Puan Mariam, Ustaz Azman dan mesti dapat sokongan juga daripada Baitumal kan. Mereka sedang membina sebuah taman ilmu untuk jadi pengisian. Insya-Allah tak mustahil. Dengan nekat kita, tempat ini asalnya jadi tempat maksiat akan jadi tempat ibadat. Kita tak boleh putus semangat. Mak Wan tunggu 20 tahun. Bukan sekejap kan Mak Wan? Masya-Allah. Boleh tak nak panggil Ustaz Azman? Ustaz Azman. Sini Ustaz Azman. Okey, boleh tak Mak Wan bagi kat Ustaz Azman kejap? Okey. Tuan-puan sekalian, tadi Mak Wan ada sebut apa? Mak Wan ada jumpa Ustaz Azman MK bersama dengan isteri yang tercinta, bidadari syurga, iaitu Ustazah Syadia Abbas. Okey, bila sebut Ustazah Syadia Abbas ni rasa sebab ya Ustaz. Ini permulaannya Mak Wan kata Ustaz Azman dengan Ustazah Syadia Abbas datang seminggu sekali. Buat solat solat duha, mungkin ajar juga solat taubat, lepas tu buat pengajian, pengisian pengajian. Saya memang tahu Ustazah Syadia Abbas aktif dengan gelang-gelangan. Ustazah Syadia Abbas dengan suaminya aktif juga dengan mendekati transgender dan sebagainya. Dan inilah Allah takdirkan hari ini saya dapat jejak tempat yang pernah Ustazah Syadia Abbas melakukan kerja-kerja sampai ke lorong-lorong. Kan biasanya kadang pendakwah, penceramah berada di atas. Tapi turun ke lorong-lorong ini sebenarnya banyak mendidik kita, dan inilah sebenarnya mad'u yang kita perlu bantu dan keluarkan. Masya-Allah. Ustaz Azman, saya minta Ustaz Azman ceritalah apa saja kan bagaimana perjuangan Ustaz Azman dengan tim dengan Ustaz Syadia di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengimbau kembali perjalanan hidup kami di lorong ni, semuanya bermula dengan Cikgu Jinggo lah. Cikgu Jinggo yang perkenalkan saya Semua dengan Cikgu Jinggo. Masya-Allah. Cikgu Jinggo perkenalkan saya dengan Kak Haliza dan perkenalkan Mak Wan. Di situ kami mula gerakan untuk mengajar kalangan ilmu agama. Dan saya ingat lagi pengajiannya pada hari Sabtu pukul 2 petang di rumah Mak Wan. Selepas selesai urusan pengajaran di JKM Sungai Buloh, saya dan Omar isi saya datang ke sini pada setiap hari Sabtu pukul 2 petang dan kami ajarkan mereka solat. Sebab dia terkait dengan solat, insya-Allah sebagian besar masalah mereka selesai. Dan dengan sini masih ingat lagi bagaimana Ustaz Syadia mengajar mereka cara berwuduk. Masya-Allah. Walaupun dia kesakitan, Ustaz Syadia pegang tangan, usap tangan sampai mereka. Sampai peringkat Ustaz Syadia ajar wuduk dan tolong ambilkan wuduk. Ya. Masya-Allah. Allahu Akbar. Dan hal itu ingatan sampai sekarang ni. Bila sebut Ustaz Syadia, mereka ingat lagi dulu Ustazah gosok tangan saya, Mak Wan. Itulah kehebatan dia lah kan. Bagaimana dia menyantungi tangan dan pengajian dibuat di atas ni lah Mak Wan. Okey. Dan kami ingat lagi kami pernah datang ke hospital Kuala Lumpur untuk menguruskan jenazah seorang penderita dadah yang meninggal di hotel. Bukan hotel mahal, hotel murah sahaja. Tapi kerana keluarga tak ada, penginapan tak ada, dia menginap di hotel, meninggal situ. Dibawa ke hospital dan ketika itu Mak Wan minta tolong saya untuk bawa duit. Sebab waris tak ada. Tak ada. Waris ada. Waris duduk di Melaka. Okey. Waris duduk di Melaka, jadi duit tak ada untuk uruskan jenazah. Dia minta saya kata Mak Wan saya RM700 saja. Tak apa, bawa je. RM700 bawa ke surau di belakang hospital Kuala Lumpur pada pukul 11 malam selepas salat tarawih. Dan ketika itu saya melihat bagaimana wajah keluarga mereka yang nak kata gembira tidak, sedih pun tidak. Ada dua perasaan. Kenapa? Kerana anak mereka ini meninggal keadaan seorang penagih. Masya-Allah. Meninggalnya seorang penagih ni, mereka nak kata gembira pun tidak, sedih tidak. Ya, faham. Biasa saja perasaan tu. Nak gembira, anak penagih. Nak sedih, anak sedih meninggal. Ya. Jadi alhamdulillah malam tu kami berjaya menguruskan mereka ni, menguruskan jenazah untuk bawa balik ke Melaka. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itulah di antara kenangan-kenangan di sinilah. Bagaimana kami menyantuni gandangan dan juga asnaf-asnaf di sini. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Ustaz Azman, antara sekarang ni Yayasan Amal kan, apa program yang dibuat di sini dan apa plan pasal taman ilmu apa tu? Baik, kami di Yayasan Amal ni ada KPI-nya, iaitu salah satu KPI yang kami harus capai ialah proses pendidikan masyarakat. Okey. Jadi bila kata kami membuka warung ini bertujuan untuk menarik perhatian mereka supaya mendekati Islam. Okey. Bila sudah mereka mendekati Islam, maka kami akan ajarkan mereka ilmu agama. Betul. Yang keduanya motivasi yang ditajui oleh Cik Jinggo, Ya. motivator negara, kan? Ya. Betul. Motivator negara. Motivator negara. Yang ketiga tentang ekonomi, bagaimana nak mencari rezeki bagi mereka yang asnaf gandangan. 3 ilmu ini kami tekankan. Okey. Ya, tekankan supaya lahirlah seorang Muslim yang patuh kepada arahan Allah SWT, bermotivasi tinggi untuk mengubah cara hidup. Ya. Itulah matlamat. Jadi ada 3 matlamat. Pertama, mereka belajar ilmu agama jadi hamba Allah. Ya. Kemudian mereka belajar ilmu motivasi untuk mengubah diri. Ya. Kemudian yang ketiga tadi ilmu kemahiran. Khairan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan tu mereka boleh keluar daripada gelandangan jadi manusia cemerlang. Ya, betul. InsyaAllah. Betul. Okey. Oleh sebab itu kami di sini kami telah memulakan proses pengajarannya. Di sini di warung ni kerana RDS Rumah Didik Sahabat masih lagi dalam proses inovasi. Atas ni renovasi. Ya. Supaya dapat satu kelas yang cantik lah. Kemudiannya kelas kami buat di sini sementara waktu pada setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Pada hari Isnin pengajian adab atau akhlak. Hari Selasa pengajian Iqra supaya mereka ni ada basic untuk baca Al-Quran. Yang ketiga hari Rabu pengajian fiqh, patutnya hari fiqh. Ya. Saya nak fokus hari ni berwuduk. Okey. Sebab mereka ni tak dapat solat sebab tak berwuduk. Okey. Patutnya tapi saya cancel untuk mereka tamu. Okey, okey. Esok kelas akidah. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz Azman, Ustaz Saifullah, kita doakan sentiasa diberkati, diberi pertolongan oleh Allah. InsyaAllah. Dan boleh tak bawa kami tengok atas? Boleh. Boleh? Dia alurkan. Sebab kalau boleh kan kita mungkin nak tahu renovasi keperluan apa kita nak beri. Mungkin perlu 30,000 ke 40,000 ke, insya-Allah. Betul. Kita NGO sama Amal Care, kita support sampai siap taman ilmu. InsyaAllah. Supaya Amin. penyumbang Allah. yang menyumbang melalui NGO Sahabat Amal Care dapat pahala mengalir sepanjang tempat taman ilmu ini berjalan. Okey, insya-Allah Ustaz, jom bawa kami. Jom. Masya-Allah. Subhanallah. Okey, sambil-sambil tu Ustaz bercakap, Encik Suami, tolong bagi dekat Ustaz pegang. Sambil tu Ustaz terang-terangkanlah apa yang berkaitan. Okey, baik. InsyaAllah. Jom. Jom. Kita nak melihat kawasan renovasi Rumah Didik Sahabat ini supaya dapat menjadi satu pusat pengajian pembelajaran yang sempurna. Masih lagi dalam renovasi. Okey, jom. 20,000. Ya. Kalau ikutkan masih belum cukup lagi. Belum cukup lagi. Kita sudah ada 50,000 lebih. 50,000 lebih. Lebih. InsyaAllah pada hari yang mulia ini Allah takdirkan pertemuan yang sangat indah. Kebetulan Ustaz pun lapang ya. Ya. Kebetulan kami pun memang urusan di KL. Maksudnya bukanlah kebetulan, sebenarnya Allah yang aturkan. InsyaAllah Ustaz, yang selebih itu kami NGO Sahabat Amal Care akan bantu. Masya-Allah. InsyaAllah. Maksudnya jangan risau, teruskan. Dan biasanya Cikgu Jinggo, mereka bila kita cakap ni, diorang take note dan kita bukan cakap kosong. Bukan batu balik, duit entah ke mana. Dan insyaAllah teruskan saja, jangan bimbang. Bukan kata kami ada, Allah ada kan. Jadi ini Allah juga yang aturkan. Sehinggalah taman ilmu di Coket ini, yang asal tempat ni tadi Mak Wan kata pernah jadi tempat maksiat kan. Jadi sarang tempat-tempat, dan kita tukar tempat maksiat pada tempat ibadat. InsyaAllah. Masya-Allah. Amin. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit plan di sini. Okey, Bilik bilik ni ada 1, 2, 3 bilik yang untuk diskusi. Ya. Kemudian bilik untuk pejabat dan juga
1 bilik untuk pembacaan lah. Pembacaan. Maknanya sini ni kami akan seperti mana saya terangkan tadi, akan ada jadual yang mana jadual pengajian ni ada 3 kasta. Kasta pengajian agama, motivasi dan juga satu pembangunan ekonomi. Ya, Sebab situlah masalah penduduk sini, masalah agama, betul. tak pandai mengaji, tak pandai solat, tak pandai ilmu agama, kesusahannya tak pandai lah. Ya, Jadi kita tekankan betul. Yang kedua, low motivation. betul. Malas nak belajar, malas nak hidup, Bekerja. malas. Semua malas. Ya, Nak makan malas. ya, ya. Nak masak malas. Sebab tu kita sediakan makan. Dia sanggup lapar lagi, malas nak cari makan dia. Lepas tu tak tahu nak cari duit. Nak berniaga tak pandai. Bekerja pun, walaupun dia bekerja sebagai pencuci pinggan mangkuk, itu pun dia berhenti. Okey. Kita cari kerja untuk mereka ni. Cari kerja. Okey, kita pergi setiap gerai tu untuk dapatkan pekerjaan. Dah dapat kerja dah. Esok tak datang. Maksudnya kan Ustaz, duit tu tak jadi motivasi pun bagi mereka. Tak ada. Okey. Lepas tu kita minta supaya cikgu-cikgu mengubah mereka Jadi ni supaya mata bermotivasi. duitan. Mata duitan. Bukan mata duitan lah. Ya, Ada bermotivasi. hasrat untuk berubah. Ya. Jadi daripada asnaf kepada yang mereka yang berbaik, Ya. gelandangan pun dia menjadi orang yang terpelajar, berilmu agama. Sekurang-kurangnya dapat jaga solat. Ya. Kan? Sebab itu di sini juga ada kelompok mualaf yang mana kita adakan kelas supaya mereka faham agama, dan juga kita akan mengalu-alukan lagi kehadiran mereka yang nak masuk Islam. Dan kita akan war-warkan dalam masyarakat bahawa inilah di antara usaha kami, iaitu mengislamkan sesiapa yang nak Islam. Bukan rahsia. Masya Allah. Betul. Bukan rahsia. Betul. Subhanallah. Maksudnya Ustaz, biasanya orang lapar dia akan cari tempat untuk makan. Dia, betul. Lalu dia pergi dekat kita panggil apa bawah ni, bukan apa nama bawah? Warung makan sahabat. Warung sahabat. Makan sahabat. Warung makan sahabat. Lepas tu slow-slow kita ajak naik atas. Ya, betul. Dia datang dekat dengan kita nak cari makan. Tetapi kita bukan bagi makanan perut saja, kita bagi makanan hati juga. Naik atas mungkin mula-mula dia segan. Lama-lama dia tenanglah atas ni. Lepas tu ada dengar alunan Al-Quran contoh Ya, kan. betul. Kita mungkin ajak, jom naik atas.